Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tugasan pertama iaitu persembahan di bawah kursus GISC 1082 Isu Semasa dan Cabaran Masa Depan. Nama saya Madan Anak Lelaki Bharti Raja dari kelas MT3 PPISMP ambilan Jun 2023 keluaran 2028. Bagi topik 1 iaitu isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia, subtopik yang telah saya pilih ialah ruang udara. Dalam subtopik ini, berikutnya merupakan isi kandungan. Yang pertama ialah pengenalan kepada ruang udara. Yang kedua ialah isu yang pertama iaitu pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat tentera China. Isu kedua ialah isu pendaratan pesawat komersial ke Singapura menggunakan ruang udara Malaysia, dan yang isu ketiga ialah pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat tentera Singapura, dan akhirnya adalah kesimpulan bagi subtopik ini. Ini merupakan pengenalan kepada ruang udara. Ruang udara ialah bahagian atmosfera yang dikendalikan oleh negara di atas wilayahnya, termasuk perairan wilayahnya. Ruang udara juga lebih dikenali sebagai bahagian 3 dimensi atmosfera. Ruang udara boleh dibahagikan lebih jauh ke dalam pelbagai wilayah dan zon, termasuk kawasan di mana aktiviti penerbangan dihadkan atau dilarang sepenuhnya. Ramai menganggap konsep ruang udara adalah sama dengan istilah aeroangkasa, tetapi bukan, kerana istilah aeroangkasa merupakan istilah umum bagi atmosfera bumi dan angkasa lepas di sekitar. Menurut Undang-Undang Antarabangsa, sebuah negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya, yang merujuk kepada perairan wilayah yang terletak 12 batu nautika atau 22 km dari garis pantai negara. Baik, batu nautika ialah suatu unit ukuran yang ditakrifkan sebagai 1852 meter atau 1.852 kilometer. Walau bagaimanapun, sebuah negara boleh dengan persetujuan antarabangsa memikul tanggungjawab untuk mengendalikan bahagian ruang udara antarabangsa seperti wilayah di lautan. Sesebuah negara bertanggungjawab ke atas ruang udaranya di bawah Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa, lebih dikenali sebagai ICAO. Untuk pengendalian operasi tersebut disebut Wilayah Maklumat Penerbangan ataupun lebih dikenali sebagai FIR. Bagi negara pesisir, FIR terdiri daripada ruang udara di atas wilayah darat dan lautnya ditambah dengan ruang udara antarabangsa yang berkenaan dengan mana-mana ICAO telah memberikan tanggungjawab kepada negeri itu. Sebagai contoh, Amerika Syarikat menyediakan perkhidmatan kawalan lalu lintas udara dan sebahagian besar lautan Pasifik walaupun ruang udara bersifat antarabangsa. Perkara ini telah dinyatakan oleh Muhammad Fawad dan Ahmad Martadah pada tahun 2005. Baik, kita akan teruskan dengan isu pertama ataupun peristiwa pertama iaitu pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat tentera China. Pada 2 Oktober 2021, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah mengesan penerbangan mencurigakan iaitu sebanyak 16 buah pesawat tentera udara milik China iaitu People's Liberation Army Air Force PLAAF memasuki ruang udara zon maritim Malaysia, Kota Kinabalu, dan menghampiri ruang udara Malaysia. TUDM adalah pasukan udara di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Pasukan ini ditugaskan untuk mempertahankan ruang udara Malaysia dan dilengkapkan dengan pesawat-pesawat berjuang dan pengangkut. PLAAF pula ialah sebuah angkatan tentera Republik Rakyat China. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad berkata penerbangan pesawat-pesawat PLAAF itu telah dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CRC-2 di Sarawak.
Pesawat-pesawat tersebut tadi kesan terbang secara formasi tactical infrared pada jarak 60 buah batu nautika. Kemudian mereka didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara Beting Patinggi Alim yang merupakan tempat yang paling penting kepada negara Malaysia. Akbar juga berkata bahawa pesawat tersebut terbang pada ketinggian 23,000 kaki sehingga 27,000 kaki dengan kelajuan 290 knots melalui Singapore Flight Information Region iaitu FIR. Pihak TUDM telah meletakkan pesawat Hawk 208 daripada nombor 6 Skuadron Pangkalan Udara Labuan dalam keadaan siap sedia melalui operasi Curiga TUDM. Pemantauan menerusi radar pertahanan udara diteruskan ke atas pesawat-pesawat tersebut. Hasil daripada pemintasan udara yang dilaksanakan, TUDM telah mengenal pasti pesawat-pesawat tersebut merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Isu ini merupakan perkara yang serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan Kepadatan Trafik Udara. Insiden tersebut dikendalikan oleh TUDM khasnya dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Amnya berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Penerbangan Antarabangsa International Civil Aviation Organisation ICAO serta Strategi Pertahanan Udara Nasional SPUN. Angkatan Tentera Malaysia ATM ialah satu ketumbukan tentera negara Malaysia yang bertanggungjawab terhadap kedaulatan dan keselamatan negara Malaysia dari anasir luar. International Civil Aviation Organisation ICAO adalah suatu agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang bertanggungjawab terhadap prinsip dan teknik perhubungan udara antarabangsa untuk untuk menjamin keselamatan dan perkembangan yang teratur. Selepas laporan perisikan negara mengenai pencerobohan hampir 100 buah kapal laut China yang dituntut Manila, kerajaan Filipina juga menghantar bantahan diplomatik kepada Presiden Xi Jinping. Perang ini perlu diselesaikan disebabkan jika semua negara di Asia mahu bertindak terhadap pencerobohan China, perkara ini boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan atau perbalahan antara negara. Bagi pihak kerajaan, perundingan di peringkat antarabangsa perlu segera diadakan bagi mencari jalan penyelesaian. Sehubungan dengan perkara ini, pihak TUDM sendiri telah menyatakan bahawa peristiwa yang telah berlaku boleh menimbulkan ancaman kepada kedaulatan Malaysia. Walaupun kedutaan China di Kuala Lumpur menyatakan bahawa kejadian itu adalah sebahagian daripada latihan ketenteraan biasa yang dibenarkan oleh Undang-Undang Antarabangsa mengenai kebebasan penerbangan, Malaysia harus membantah secara tegas tindakan China ini. Media juga melaporkan bahawa Kuala Lumpur telah menggunakan Kementerian Luar untuk menyampaikan bantahan kepada Beijing. Sebagai negara-negara ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Malaysia dan China perlu menghormati kedaulatan dan hak berdaulat serta keutuhan wilayah masing-masing. Di samping itu, memandangkan Malaysia dan China adalah ahli UNCLOS, kedua-dua negara ini dikehendaki mematuhi perjanjian melalui konsep Pacta Sunt Servanda yang bermaksud sebarang perjanjian antarabangsa mesti dilaksanakan dan dihormati dengan sesuci hati. Baik, kita akan teruskan kepada isu kedua iaitu isu pendaratan pesawat komersial ke Singapura melalui ruang udara Malaysia. Isu ini berlaku di Pasir Gudang oleh pesawat sebelum mendarat di lapangan terbang Seletar, Singapura adalah antara perkara yang sering berlaku. Isu ini sering berlaku di negara Malaysia. Malaysia juga berpegang kepada pendirian bahawa pesawat yang ingin mendarat di lapangan terbang Seletar, Singapura tidak boleh menggunakan ruang udara Malaysia yang berada di Pasir Gudang. Selepas penguatkuasaan tata cara sistem pendaratan instrumen ILS, Kerajaan Malaysia melaporkan bahawa beberapa pesawat ringan dan kapal terbang dilihat berlegar-legar di ruang udara Malaysia sebelum mendarat di lapangan terbang Seletar. Lapangan terbang itu menghadap pelabuhan Johor Bahru yang terletak di tepi Selat Johor untuk pesawat persendirian dan kargo. Susulan itu, Malaysia mengemukakan isu pencerobohan ruang udara Malaysia untuk dibincangkan dalam pertemuan wakil dua negara itu agar Singapura menarik balik rancangan pelaksanaan ILS kerana laluan untuk sistem ILS akan memberi impak besar kepada pembangunan di Pasir Gudang.
Malaysia telah mengisytiharkan pewujudan kawasan larangan kekal di ruang udara Pasir Gudang yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020 dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia DCA mengeluarkan notis kepada juruterbang NOTAM pada 25 Disember 2019. Isu antarabangsa ini telah ditangani dengan perbincangan segera antara dua negara kerana melibatkan keselamatan negara dan keamanan rakyat. Isu yang ketiga ialah isu pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat tentera Singapura. Sejak 2008, sebanyak 2,508 pergerakan pesawat tentera udara Singapura telah menceroboh ruang udara negara. Jabatan Penerbangan Awam Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia ATM memantau setiap pergerakan pesawat tentera Singapura yang mencurigakan. Sehingga bulan Mei 2010, sebanyak 19 pergerakan pesawat yang menceroboh dikesan dengan purata 4 pergerakan pesawat sebulan. Pada 19 Oktober 2021, bekas Wakil Rakyat Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menyatakan jet pejuang Singapura kerap menceroboh ruang udara kawasan parlimennya. Pesawat tentera udara Singapura yang terbang rendah di ruang angkasa Pasir Gudang bukan sahaja menimbulkan gangguan, malah kebimbangan. Kejadian pencerobohan ruang angkasa kerap berlaku selepas kerajaan pusat membangkitkan isu untuk mengkaji semula kes Pulau Batu Putih dan Petra Branca. Sehubungan dengan isu ini, Malaysia telah menegaskan bahawa tiada mana-mana pesawat yang ingin mendarat di lapangan terbang Seletar Singapura menggunakan ruang udara Singapura. Kerajaan Malaysia telah menentang keras sistem ILS dilaksanakan kerana pihak tentera sering mendapati pesawat besar dan pesawat ringan menghampiri ruang udara negara, perampiran pelabuhan Johor, membuat pusingan sebelum mendarat lapangan terbang Seletar. Oleh itu, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menangani isu ini dan akhirnya isu ini telah ditangani dengan perbincangan antara dua pihak iaitu Malaysia dan Singapura. Baik, kesimpulannya, ancaman yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak dalam konteks keselamatan nasional Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan merupakan komponen penting ataupun aspek penting dalam isu keselamatan Malaysia kerana isu keselamatan Malaysia tergugat dalam konteks ini. Oleh sebab itu, semua peristiwa dan kejadian ini menunjukkan bahawa pendekatan holistik adalah cara yang lebih baik untuk memahami isu dan isu keselamatan negara kita, bukan sahaja menggunakan kuasa tentera. Oleh sebab itu, semua wilayah Malaysia mesti dikekalkan melalui usaha diplomatik dan perbincangan. Baik, sekarang kita akan teruskan kepada topik 2 iaitu isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Dalam topik 2 ini, subtopik yang telah saya pilih ialah kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009. Isi kandungan dalam subtopik yang akan saya bentangkan ialah pengenalan kepada kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009, kesan daripada kemelesetan ekonomi 2008 dan kesimpulan kepada kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi ataupun kegawatan ekonomi berlaku dari tahun 2008 hingga 2009 yang menyaksikan krisis ekonomi yang luar biasa dan terdapat bukti jelas bahawa ekonomi global sedang mengalami kemelesetan. Krisis ini bermula apabila harga minyak mentah meningkat kepada $147 setong tetapi harga kini turun kepada $51 setong. Penggunaan bahan makanan sebagai sumber alternatif kepada petroleum biofuel menyebabkan kos bahan makanan terus meningkat. Inflasi global dan krisis kredit membawa kepada bankruptsi bank utama di seluruh dunia serta peningkatan pengangguran dan kemelesetan ekonomi yang berterusan. Ini merupakan punca-punca berlakunya inflasi global. Yang pertama ialah penawaran kewangan yang berlebihan di kebanyakan negara, pertumbuhan yang luar biasa disebabkan oleh tahap kecairan yang tinggi di kalangan negara Asia, spekulasi ke atas komoditi, kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari negara China dan akhirnya peningkatan permintaan untuk beberapa komoditi dan makanan sedang berkembang maju ataupun dalam bahasa Inggerisnya emerging markets. Keruntuhan beberapa bank utama di Amerika Syarikat memberi petunjuk ataupun tanda bahawa kemelesetan ekonomi di negara tersebut akan berpanjangan dan merupakan salah satu peristiwa yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Kerajaan Amerika Syarikat memperuntukkan $700 bilion sebagai plan pemulihan ekonomi dan usaha menyelamatkan beberapa bank utama.
Jika Senat Amerika tidak meluluskan bil tersebut, ekuiti mereka akan terus menurun. Perkara ini telah dikatakan oleh Jeff pada tahun 2008. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 bermula di Amerika Syarikat yang telah menular hampir ke seluruh dunia. Antara negara yang terjejas adalah Iceland, di mana sistem kewangan Iceland hampir runtuh menyebabkan mereka terpaksa meminjam daripada negara-negara jiran dan International Monetary Fund (IMF) untuk menyelamatkan ekonomi negara mereka. Rusia juga menyebabkan kebanyakan pelabur asing menarik pelaburan keluar daripada Rusia hingga menyebabkan perkembangan ekonomi Rusia menurun. Negara-negara Afrika juga terjejas, terutamanya negara Afrika Selatan. Perkembangan ekonomi negara mengalami kemerosotan akibat penurunan permintaan dalam sektor perlembugan dan industri. Akibatnya, bajet kesihatan dikurangkan, terutamanya bajet untuk penyakit HIV kerana kurang bantuan asing yang disalurkan disebabkan oleh krisis ekonomi. Kesan kegawatan ekonomi ataupun kemelesetan ekonomi disebabkan oleh krisis ekonomi global yang berlaku pada akhir 2007 dan memuncak pada tahun 2008 hingga 2009. Krisis ekonomi global juga berlaku pada tahun 1930 yang dikenali sebagai The Great Depression, tetapi krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 2008 dikenali sebagai The Great Recession. Menurut kajian yang dilakukan oleh Center on Budget and Policy Priorities 2016, Gross Domestic Product iaitu GDP sesebuah negara akan menunjukkan penurunan yang ketara berbanding kapasiti potensi ekonomi yang boleh dihasilkan oleh sesebuah negara. Statistik menunjukkan pengurangan sebanyak 2% dalam GDP dunia. Wujudnya masalah pengangguran kerana kurang peluang pekerjaan yang menyebabkan kadar pengangguran terus meningkat walaupun kemelesetan ekonomi telah tamat. Jeff pada 2008 telah menyatakan bahawa kemelesetan ekonomi bukan sahaja memberi impak kepada ekonomi negara, malah turut mempengaruhi keadaan sosioekonomi masyarakat dan begitu bergantung kepada ekonomi negara. Kemelesetan ekonomi menyebabkan pelbagai kesan negatif yang perlu ditanggung sama ada oleh negara-negara membangun maupun negara maju di dunia. Perkara ini telah dinyatakan oleh Zainal Abidin dan Muhammad Shukri pada tahun 2009. Rajah 2 menunjukkan kesan-kesan kemelesetan ekonomi 2008. Kesan yang pertama ialah harga komoditi khususnya harga petrolium melambung tinggi, inflasi melanda dunia, pengangguran, perdagangan merosot, keluaran dalam negara, kasar KDNK merosot, kemerosotan nilai mata wang dan akhirnya krisis kewangan. Baik, sekarang kita akan lihat penerangan bagi setiap satu kesan tersebut. Yang pertama adalah harga komoditi khususnya harga petrolium melambung tinggi. Dekad 2000-an, iaitu pada tahun 2000-an, lerakan komuniti iaitu harga komoditi utama melonjak semula selepas kemelesetan komoditi besar iaitu dari tahun 1980 hingga 2000. Harga kebanyakan komoditi terutamanya makanan dan minyak melonjak begitu tinggi pada tahun 2008 sampai menjejaskan ekonomi secara ketara, membawa kepada ancaman stagflasi dan pengunduran globalisasi. Antara peristiwa yang penting dan terawal berlaku pada tahun 2008 ialah harga minyak mencecah $100 setong buat julung kalinya pada Januari 2008. Minyak harganya kembali menurun selepas mencapai tahap $147 setong pada Julai 2008. Krisis makanan dan bahan api pernah dibincangkan di sidang kemuncak G8 ke-34 pada bulan Julai. Pada separuh kedua tahun 2008, harga kebanyakan komoditi menjunang atas jangkaan permintaan perkurangan dalam keadaan ekonomi dunia meleset. Inflasi melanda dunia. Pada bulan Februari 2008, Reuters melaporkan bahawa inflasi global telah mencapai tahap tertinggi dalam sejarah dan inflasi domestik kebanyakan negara mencapai paras tertinggi. Data IMF pada pertengahan 2008 menunjukkan negara pengeksport minyak mengalami inflasi tertinggi disebabkan oleh peningkatan rezerv tukaran asing dan kekurangan dasar kewangan. Inflasi juga menjadi negara yang dikelaskan oleh IMF sebagai negara termundur bukan mengekspor minyak dan Asia membangun disebabkan kenaikan harga minyak dan makanan. Inflasi juga menjadi di negara maju tetapi tidak seteruk di negara-negara yang sedang membangun.
Ini merupakan sebab-sebab berlakunya inflasi yang telah dinyatakan oleh Stiglitz tahun 2008. Yang pertama ialah lebihan bekalan wang di seluruh dunia, pelonggaran kewangan yang oleh Wizard Persekutuan untuk membendung krisis kewangan, bertambah pembangunan yang didukung dasar kewangan longgar di Asia, spekulasi terhadap komoditi, kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari China dan kenaikan permintaan makanan serta komoditi di pasaran berlaku dengan pesat. Baik, ini kesan ketiga iaitu pengangguran. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa, krisis ekonomi menyebabkan 20 juta pekerja kehilangan pekerjaan, terutamanya dalam sektor pembinaan, harta tanah, perkhidmatan kewangan dan kereta yang menyebabkan pengangguran melepasi tahap 200 juta. Kesan daripada pengangguran akan meningkatkan pelbagai masalah sosial dan jenayah yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan dan masyarakat. Yang keempat ialah perdagangan merosot. Indeks kering Baltik yang mengukur jumlah perkapalan jatuh sebanyak 50% seminggu disebabkan oleh krisis kredit yang berlaku pada pertengahan Oktober 2008. Oleh itu, lambakan barangan dan perkhidmatan berlaku yang menjejaskan kestabilan ekonomi dan kualiti negara pengekspor. Keadaan ini juga menyebabkan harga komoditi jatuh menurun dan tidak mempunyai nilai keuntungan dalam perdagangan berbanding dengan kos pengeluaran. Inflasi juga meningkat apabila nilai mata wang negara jatuh. Para pengeluar akan mengambil kesempatan memindahkan kos komponen yang diimport termasuk kos bahan mentah kepada negara pengguna. Yang kelima ialah keluaran dalam negara kasar KDNK, iaitu merosot. Kebanyakan negara di dunia mengalami kemerosotan KDNK. Sebagai contoh, pada bulan Mei 2008, KDNK Kanada dilaporkan susut 0.1% akibat kemerosotan industri perlombangan minyak dan gasnya sebanyak 1.2% serta kejatuhan penghasil kereta sebanyak 3.6%. Keluaran pembinaan di Kanada jatuh 0.4%, utiliti jatuh 1.3% dan hasil pertanian pula menyusut 0.9%. Pada suku pertama tahun 2008, ekonomi Kanada menurun 0.3%. Lalu Bank Kanada menyatakan bahawa pertumbuhan suku kedua mungkin kurang 0.8% dari jangkaan sebelum ini. Kanada seterusnya mengkaji semula prestasi KDNK suku pertamanya yang menunjukkan penyusutan 0.8% dan menyatakan prestasi KDNK suku kedua meningkat 0.3% sahaja. Brunei 2009. Yang keenam ialah kemerosotan nilai mata wang. Nilai mata wang dunia mengalami kemerosotan yang tinggi. Amerika Syarikat mengalami pembetulan pasaran perumahan, krisis gandai janji subprima dan kemerosotan nilai dolar. Pada bulan Februari 2008, sebanyak 63,000 orang hilang pekerjaan dan pada bulan September tahun yang sama, 159,000 orang lagi hilang pekerjaan. Maka purata hilang kerja bulanan dari Januari hingga September 2008 mencecah 84,000 orang sebulan. Jumlah penganggur di Malaysia pula dari Oktober 2008 hingga Disember 2009 mencatatkan sebanyak 36,000 orang atau 3.6% daripada jumlah penduduk negara. Jumlah tersebut bagaimanapun masih berada dalam kawalan berbanding 84,000 penganggur dicatatkan pada krisis ekonomi Asia dalam tempoh yang sama pada tahun 1997. Ini merupakan perkara yang telah dinyatakan oleh Laporan Ekonomi Kementerian Kewangan Malaysia pada tahun 2009. Yang terakhir iaitu krisis kewangan. Beberapa negara terkesan dengan kemerosotan ataupun kemelisitan ekonomi. Antara negara yang terjejas ialah Greece, Ireland dan Portugal kerana mereka meminjam wang daripada Dana Kewangan Antarabangsa IMF dan negara-negara Eropah lain untuk mengelakkan muflis. Perkara ini telah dinyatakan oleh RM Nelson ETAL 2010. Dalam krisis kewangan ini, kita hanya berfokus kepada satu negara iaitu Greece. Greece negara yang dilihat kritikal berbanding dengan Ireland dan Portugal. Greece telah berada di tengah-tengah krisis kewangan paling buruk dalam sejarah moden. Greece mempunyai tahap hutang awam tertinggi di dalam zon Eropah dan defisit belanjawan terbesar. Greece terperangkap dalam kemuflisan, daya saing yang rendah dan kelembapan ekonomi menebal. Masalah ini disebabkan oleh ekonomi mereka diuruskan dengan cara yang lemah, terdapat jenayah rasuah dan perbelanjaan membazir. Greece juga mengalami perbelanjaan defisit
di mana perbanyaan defisit 13.6% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2009. Hutang negara pun meningkat kepada 200% daripada KDNK tidak lama lagi. Kesan daripada krisis kewangan ini membawa Greece ke kancah masalah seperti pengangguran, peningkatan kos barangan dan perkhidmatan, pengurangan gaji, masalah insurans kesihatan, pembangunan sosial rakyat juga terjejas. Agensi penarafan Standard & Poor's telah menurun taraf bond kerajaan Greece. Oleh sebab itu, Greece telah memula melangkah ke penjimatan dan memohon pinjaman kewangan daripada IMF dan EU. EU dan IMF telah bersetuju memberi bantuan kewangan dengan syarat-syarat pembiayaan. Tindakan Greece melakukan langkah-langkah penjimatan mendapat bantahan daripada rakyat Greece. Mereka merusuh di jalan raya sebagai membantah dasar tersebut. Krisis kewangan yang dihadapi oleh Greece ini juga menimbulkan persoalan masa depan zon euro dan mata wang tunggal euro. Baik, kita akan teruskan kepada kesimpulan. Dalam kemelesatan ekonomi, kita telah melihat berbanyak kesan yang berlaku. Oleh sebab itu, kemelesatan ekonomi memberikan impak yang sangat besar ataupun impak yang negatif terhadap pembangunan dan perkembangan negara dalam pelbagai bidang. Kemelesatan ekonomi menunjukkan ketidakstabilan sistem kewangan global dan memberikan banyak pengajaran yang berharga tentang kepentingan pengawasan yang teliti dan pengurusan sistem ekonomi yang teratur apabila berhadapan dengan masalah ekonomi yang kompleks. Oleh itu, pihak kerajaan dan rakyat perlulah berganding bahu untuk menangani isu ini daripada berlaku, di mana pihak kerajaan boleh mengambil inisiatif untuk mengurus sistem ekonomi dengan baik dan teratur, manakala rakyat pula haruslah menyokong inisiatif-inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan ataupun memperkukuhkan sistem ekonomi negara tersebut. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih.